warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwanihi وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وعلى من وشيخنا وعلى قطب الزمان وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, hilang. Tadi okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian daripada kitab Ar-Rahiqil Makhtum, iaitu kitab judul kitab Sirah Nabawiyah. Kitab sirah dia makin hilang macam halo. Oh dah balik wire tu tak boleh belit. Yang dikarang oleh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Tajuk Khaybar, muka surat 540. Memang kita bincang tajuk Khaybar. Orang jadi lagu trending ni. Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud. Kan? 540. Khaybar ni nama tempat lah, nama perkampungan Yahudi yang paling besar di Madinah. Perkampungan Yahudi di Khaybar. Jadi Khaybar ya Muhammad, ya Yahud. Ingat Khaybar wahai Yahud. Tentera Muhammad ni akan kembali balik. Kan? Jadi sebab orang Yahudi bangga dengan perkampungan, tembok hebat, kekuatan dia orang sangat hebat. Jadi dia rasa tak ada siapa yang boleh mengalahkan mereka. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang mereka pandang rendah, pandang tak kuat, lemah, boleh mengalahkan dia orang, menggerunkan. Tak perang pun, Khaybar ni tak jadi perang, dikepung, Nabi kepung je. Kepung keliling berapa minggu, akhirnya dia orang surrender keluar. Tak berani lawan. Allah tanam gerun. Itu yang berlaku sekarang ni di Gaza ni. Dia nampak macam Gaza ni kecil je. Gaza ni lebih kurang Subang Jaya ataupun besarlah sikit kan. Besarlah sikit. Dia 340 km persegi. Jadi Israel dengan bantuan Amerika, dengan bantuan negara-negara Kanada apa semua, mai tentera elit-elit semua mai. Dia rasa macam 3-4 hari selesai lah. Hancurkan. Tapi dia hanya perang dengan orang awam. Dia tembak orang awam. Mana askar? Dia tak perang dengan Hamas, tak berani, tak boleh berdepan. Hamas yang bunuh dia orang habis lebih banyak, tentera dia mati berapa ribu orang dah tentera dia. Dan kereta kebal yang dia bangga, 3.5 juta dolar dia nak jual sebiji tu. Kereta kebal canggih semua tu, peralatan boleh kesan segala macam. Tapi dihancurkan dengan bom besar tu, sekadar 50 dolar, 100 dolar je bom tu. Apa canggihnya kan. Jadi itulah Allah tunjuk, walaupun nampak macam dia tak hilang di muka bumi lagi Yahudi ni. Memang tak boleh lagi, bukan zaman sekarang nak hilangkan dia ni. Itu zaman Nabi Isa nanti. Cuma Hamas dah berjaya tunjuk yang kau pandang hina ni lah sekarang kau tak boleh nak kalahkan. Kan? Dan lepas ni orang takkan beli ketenteraan dia. Siapa nak beli? Tengok macam tu je hancur. Kan? Tak nampak. Jadi dan juga tentera-tentera yang bantu mereka apa semua nampak kononnya tentera elit lah apa, boleh tahu dia orang akan pandang hina pada musuh-musuh. Jadi kekuatan tentera Hamas ni sangat luar biasa. Nak jadi tentera tu bukan dia main pegang-pegang yang engkau lah. Kan? Dia ada syarat-syarat yang ketat.
dari sudut keagamaan. Dia akan cek dulu budak ni sembahyang subuh setiap waktu, setiap hari tak? Subuh jemaah di masjid. Kalau sembahyang di rumah, fail lah, tak boleh masuk tentera Hamas. Sekali sembahyang di rumah pun tak boleh. Lepas tu hafal Quran. Jaga sembahyang 5 waktu tu di masjid, terutama subuh. Kan? Dan dia ni disayangi oleh masyarakat. Bukanlah orang yang anak yang derhaka mak bapa, tu tak boleh, tolak tepi. Kan? Jadi itulah Allah turun bantuan kepada mereka. Walaupun kita nampak rakyat banyak terbunuh, tapi yang terbunuh tu ya, itu yang terbaik yang Allah pilih untuk jadi syahid. Syurga terus dia orang ni. Ya, syurga terus, langsung masuk syurga. Jadi kita lah, kalaulah kita tak ambil kesempatan ni, kita pun tak dapat apa-apa. Kesempatan apa? Doa lah. Angkat tangan doa je. Mudah-mudahan dia masuk syurga. Ingatlah juga kita ni. Kotlah kita tak boleh nak lepas. Kan? Dapat syafaat orang mati syahid. Seorang orang mati syahid sekurang-kurang, kata Nabi, boleh keluarkan ahli neraka 70 orang. Dia ada power untuk keluarkan 70 orang. Memang dah ahli neraka ni, 70 ni neraka belakang dah. Dia boleh keluar 1, 2, 3, 70. Kan? Itu sekurang-kurang, mungkin jadi 100, mungkin lebih. Sama, Masya Allah. Itulah kekuatan orang mati syahid. Orang yang mati syahid. Dan perang pula, memang perang dengan musuh betul-betul. Kalau di Syria dulu perang Islam sama Islam, itu tak jadi syahid. Ini memang dengan Yahudi betul. Musuh Islam, musuh Allah, musuh Nabi, musuh umat Islam semuanya. Bukan musuh umat Islam, musuh semua manusia. Lah ni dah jadi musuh manusia lain. Kita tengok kebangkitan di negara-negara mana, semua dahsyat, lebih besar daripada sambutan. Tunjuk perasaannya, kan? Sambutannya sangat hebat. Sampai kan, kita ni McD ni hangat-hangat tiap ayamnya. Boykot, esok ada lapak telik orang, tak apalah, beli dah sebiji. Kan, hangat tiap ayam. Orang sana dia pergi buat pelekat tu, boykot, jangan makan. Sampai tutup kedai-kedai cawangan semua. Kita duk rasa, alah beli burger sebiji berapa ringgit nak sampai ke Israel tu. Jangan anggap macam tu. Seolah kita reda. Nabi kata siapa yang ada reda, belum bagi sumbangan, baru ada reda je. Reda ni rela, okey je, tak ada apa-apa. Tu reda lah tu. Reda dengan maksiat, dia terlibat maksiat. Reda dengan orang kafir, dia je. Itulah bahaya. Jangan. Jadi kita tak reda walaupun 0.001 sen. Dia macam tak ada nilai kan. Barang kita campak itu je. Kalau 0.001 sen, 1 sen pun kita tak peduli dah. Kalau itu pun sampai sana, jangan. Kita kena bayangkan perjuangan burung nak padam api yang nak bakar Nabi Ibrahim. Api bukan kecil ni, besar. Sampai dia orang nak campak Nabi Ibrahim tu, fikir macam mana kita nak campak, api dah besar sangat, panas. Duk kena duduk belakang, nak tolak dia macam mana? Nak pergi dekat, hangus. Syaitan datang bisik kat Namrud, alah kau buat manjanik, campak Nabi Ibrahim dengan manjanik. Manjanik itu benda yang lastik tu baling itu. Dia bawa batu ni, dia potong tali, pum, baling Nabi Ibrahim. Buat itu. Oh, dia ada idea. Idea tu datang syaitan yang bagi idea. Dia buat baling Nabi Ibrahim. Burung datang dengan paruh dia, bawa setitik air. Nabi padam. Kan? Syaitan duk kacau dia. Apa engkau mak banyak ni, mana nak boleh padam api, tak asal dah mengarut. Dia kata sekurang-kurangnya aku ada jawapan di hadapan Allah, aku dah berusaha. Kesan tak kesan aku tak tahu, itu bukan kerja aku, itu kerja Allah. Dan jangan kita dakwah, walaupun kita tak pandai nak ceramah, tapi kita dakwah orang. Kita rasa macam tak ada kesan, tapi tak apa, Allah nak nilai, bukan ada kesan keputusan tu. Nak nilai pada usaha. Usaha kita. Janganlah. Kan? Ni lalu duk tengok terliok pula, tam apa kan? Generasi ni mungkin tak lah kot. Generasi anak-anak kita ni. Jadi makan, Allahu Akbar, kan? Sikit-sikit fast food. Jadi tolonglah kita ambil peranan sama.
Rananu sana ni kita rasa tak boleh makan, lama dah Ustaz, 2 bulan dah tak makan ni, tak boleh tahan ni. Kita tak boleh makan yang ni, tapi burger ni bercambah tepi jalan. Kat rumah makanan tak habis-habis. Ni orang di Gaza tu. Sekarang ni semalam hujan pula sejuk. Dia nak tukar ni daripada musim panas kepada musim sejuk, dia kena ada hujan. Hujan ni dia orang tak ada rumah. Duduk dalam kemah plastik je. Dah lah baju selimut sejuk tu tak ada. Boleh mati dengan sejuk tu. Saya pernah duduk di Mesir. Cuaca baru masa 5 darjah Celsius. Oh, kena pergi cari selimut yang tebal ni, yang berbulu tu. Jaket lagi. Kalau tak, memang boleh putih kaki kita sejuk. Kan? Kena pakai pula stokin, dah stokin pakai tu yang kulit tu pula. Khuf. Bau kayak kasut. Punya sejuk kaki. Kan? Cakap tu keluar asap ni. Dia orang ni bayangkan, kalau sejuk pun dalam rumah tu bolehlah menapis sejuk tu sikit. Ni dalam kemah plastik, sejuk tu masuk kuat dah. Selimut tak ada, baju sejuk tak ada, makanan nak panaskan seperti daging semua tak ada. Kesian. Janganlah duk fikir burger kita tak makan seminggu 2 minggu. Dia orang tak ada makanan, tak ada minum, duduk dalam sejuk, nak mati lah. Kan? Di mana perasaan kita ni? Tak ada langsung nak rasa perasaan belas kesian sesama orang Islam. Macam mana kita nak jawab depan Allah? Ni saudara engkau. Ni saudara engkau sendiri. Walaupun bukan darah daging, tapi saudara se-Islam. Kesian. Jadi kenalah. Walaupun kita rasa tak sampai pun RM1 sampai ke Israel, no. Dah. Sikit pun aku tak nak bagi. Tak nak menyumbang, tak nak redha. Jangan ada redha. Dengan orang Yahudi ni. Na'udzubillah min dzalik, apa yang boleh kita buat, kita buat. Kita tak mampu nak angkat pedang, angkat senapang pergi tembak Yahudi. Inilah cara kita yang boleh kita buat. Cara sikit-sikit kita ni. Kalau itu pun kita tak sanggup nak buat, na'udzubillah, kita ni pihak mana? Takut kita pihak Yahudi sana. Kena ada usaha, semua kena ada usaha. Kena ada usaha. Walaupun usaha kita kecil sangat, tak ada, nampaknya tak ada kesan apa pun, tetap kena buat. Itu cerita Khaybarnya. Kita tengok muka surat 540, keluar ke Khaybar. Rasulullah SAW menetap di Madinah setelah kembali daripada Hudaibiyah tahun 6 penghujung 7 Zulhijjah, sebagaimana sebahagian bulan Muharram. Kemudian pada baki bulan Muharram itu baginda keluar ke Khaybar pula, lebih kurang 100 km daripada Masjid Nabawi. Tak sampailah, tapi dekat-dekat dengan 100 km. Khaybar ni dia ke utara. Saya pun tak pernah sampai. Dia orang kata tembok tu, dinding dia, kawasan perumahan tu masih ada. Yang tu dia orang kekal pula, dia simpan. Yang rumah Nabi, rumah sahabat, rumah Abu Ayyub Ansari, habis licin nak roboh. Rumah kelahiran Nabi di Mekah pun dia nak roboh. Cuma dibantah je, tak jadi roboh. Ahli tafsir menyebut Khaybar adalah satu janji yang telah dijanjikan oleh Allah melalui firman-Nya, bermaksud Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya, lalu ia menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini. Surah Al-Fathi. Yang maksudkan dengan perkara yang disegerakan itu ialah perjanjian Hudaibiyah, sementara harta rampasan yang banyak itu dimaksudkan dengan Khaybar, peperangan Khaybar. Kekuatan tentera Islam. Jadi orang Yahudi sekarang ni cukup takut dengan Khaybar. Dia masih ingat cerita tu, kan? Dia masih tahu cerita Khaybar ni. Sebab Khaybar ni lah benteng yang paling hebat sekali lah Yahudi ni. Paling canggih sekali. Dia komplek, macam bukan komplek lah, satu negara, macam satu negara. Semua ada, dia tak payah pergi keluar. Pasar ada dalam tu, mahkamah ada dalam tu, segalanya. Macam satu negara dah Khaybar ni. Dan cuma kurma je ditanam kat luar. Nabi baru datang kepung di luar je, dia orang dah terkencing dah, tak berani lawan dah. Akhirnya buat keputusan surrender keluar, tak berani lawan. Dia orang Yahudi memang pengecut, penakut. Dia takut mati. Dia perang pun perang nak bagi hidup, bukan nak perang nak bagi mati. Orang Islam perang cepatlah bagi aku mati, pergi nak pergi mati, nak dapat syahidnya.
Ni dia pelik orang Islam ni. Apa perang nak pergi mati? Kekuatan tentera Islam oleh kerana orang munafik dan golongan yang lemah imannya tidak menyertai Rasulullah SAW dalam perangan Hudaybiyah, maka Allah merintahkan Nabi SAW dengan firman-Nya, sayaqulul mukhallafuna idza intalaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Surah Al-Fath, yang bermaksud orang-orang munafik yang tidak turut berjuang bersama kamu akan berkata semasa kamu pergi mengepung musuh iaitu Khaybar, mendapat harta rampasan perang, biarkanlah kami turut serta dengan kamu. Dia dulu perang Hudaybiyah, dia tak pergi. Kan? Dia nampak untung orang pergi Hudaybiyah. Jadi dia pun nak ikut sekali untuk pergi Khaybar. Kot-kot boleh dapat untung macam tu. Nak dapat untung macam tu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dia pergi perang pun bukan niat ikhlas pun kerana harta. Tak boleh. Jadi contohnya orang mati syahid di Gaza ni, semua ada 3 golongan syahid. Satu namanya syahid dunia akhirat. Yang dunia pun kita nampak dia mati syahid sebab di perang, di medan perang, dia angkat senjata, dia pun tentera, dia mati dibunuh musuh. Kita nampak dia syahid. Di sisi Allah pun dia ikhlas, dapat pahala syahid juga. Jadi itu kita nama syahid dunia, syahid akhirat. Itu satu. Yang kedua syahid dunia sahaja, tak ada akhirat. Iaitu kita nampak dia mati perang, tapi dia tak ikhlas. Dia kerana tu, kerana ni, kerana tu. Kerana nak dapat pingat, kerana supaya orang sanjungku, kerana supaya tu, supaya ni. Kan? Jadi Allah tak bayar pahala syahid, tapi kita kena menguruskan jenazah dia macam orang mati syahid. 1 dan 2 tadi ni, dunia akhirat dan dunia saja tadi, dua-dua ni kita kena urus cara sama. Iaitu tak mandi, tak payah kafan, tak payah solat, terus tanam je. Cukup. Kan? Mati syahid. Dan kalaulah yang ketiga, kategori yang ketiga, iaitu syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat sahaja, iaitu contoh kalau orang di Gaza yang tak terlibat perang, macam doktor-doktor kena bom, anak-anak pesakit-pesakit kena bom, orang duduk dalam rumah, dia bukan tentera pun, kena bom. Jadi matinya dikira syahid akhirat. Allah bayar pahala mati syahid, tapi pengurusan jenazah macam jenazah biasa mati. Kena mandi, kena kafan, kena solat dan ke bumi jenazah dia. Jadi itulah sampai sekarang ni masih ada jenazah yang tak jumpa, dah tertanam dah. Dan Allah ampunlah macam tu. Yang macam mana orang cari tak jumpa, dah hancur, dah kena bom, kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau pergi kerana nak dapat harta rampasan, nak bagi dapat kekayaan, maka tak ada lah nilai pahala akhirat. Biarlah kami turut serta dengan kamu. Mereka dengan itu hendak mengubah janji Allah yang menentukan hanya orang-orang yang turut hadir di Hudaybiyah sahaja yang berhak mendapat harta rampasan perang. Katakanlah, ya Muhammad, kamu tidak dibenarkan sama sekali turut serta dengan kami. Dahlah Hudaybiyah kau tak nak pergi. Khaybar ni kau nampak macam untung besar, kau nak pergi. Sebab Khaybar ni memang kompleks besar. Tadi kita kata macam negara. Jadi kalau dah menang dengan Khaybar, banyak harta dia orang dapat. Kan? Dia orang target yang tu. Nabi tak bagi. Tahu dah. Kan? Yang susah dulu kau tak nak buat, yang nampak untung besar ni kau nak, pasal kau nak untung tu. Nabi tak nak. Nanti Allah tak bagi bantuan sebab tak ada orang yang macam ni. Orang yang ikhlas, orang yang tak ikhlas ni. Jadi bantuannya tak ada. Lebih baik jangan pergi. Demikianlah Allah menegaskan larangan itu semenjak dahulu lagi. Mereka akan berkata pula, bukan Tuhan yang melarang, bahkan kamu dengki kat kami. Tuduh Nabi pula. Bal tahsudunana, engkau yang dengki kat kami ni, tak bagi kami pergi. Jahat pula. Dah lah orang tak nak bagi supaya nak Islam tu menang sungguh-sungguh, biar orang ikhlas.
Lepas tu Hamas dia tak nak campur dengan tentera mana-mana. Kalau nak pun dia buat pasukan asing. Jangan campur dengan pasukan Hamas. Walaupun main daripada Rusia ke Yaman ke, tak apa. Boleh serang Israel, tapi kau dengan pasukan kau. Jangan campur kami. Campur, kita tak tahu tarbiyah dia orang tu macam mana. Datang tu sebab apa. Kan? Tapi yang Hamas punya tentera ni memang yang betul-betul diuji dah dengan keikhlasan. Diuji dah dengan ujian macam-macam, sehingga nampak dah betul-betul nak pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu Allah tolong, luar biasa peristiwanya. Sehingga ada yang kata aku ni, dia baru duk isi senapang peluru ni, baru tapi terkena jari dia, macam tertembak, tapi musuh belah tu. Dia macam duk isi ni, kalang kabut ni, tak tahu peluru dia dah jalan, menghala sini, peluru dia, senapang dia, tapi musuh di situ. Tapi macam mana musuh tu pom jatuh seorang-seorang jatuh. Macam mana dia boleh pergi macam tu pelurunya? Dia pun heran. Dan dia ada yang musuh kata datang ramainya, padahal yang hantar 10 orang. Tentera 10 orang je pergi. Tapi musuh nampak ramainya, musuh pihak Hamas datang. Lari. Kan? Jadi itu bantuan Allah Ta'ala yang luar biasa kepada orang yang ikhlas. Dan kita yakin bukanlah Allah hantar bantuan tapi tak menang-menang lagi. Jangan, tu jahat mulut kita. Allah hantar bantuan, dah menang. Sebenarnya Hamas dah menang. Menangnya Hamas bukan nak bagi Yahudi semua terbunuh, tapi nak jatuhkan dia punya ego dia tu. Nak bagi dia banyak rugi, walaupun pemimpin dia tak mampu lagi. Kan? Orang kata apa? Natang nyahu. Orang Kedah sebut natang ni ya. Orang kata natang nyahu ataupun setan nyahu. Nama dia Netanyahu. Kan? Memanglah dia orang ni memang sebenarnya dia ni memanglah ahli syaitan sebab berpasukan dengan Dajjal. Dia orang ni buat tujuannya nak supaya bekerjasama dengan Dajjal. Bagi dia Dajjal ni pemimpin dia orang. Dajjal. Raja dia, pemimpin dia. Naik Dajjal nanti memang Yahudi hebat. Yahudi menang. Dan Dajjal akan menang pergi mana-mana pun. Cuma dia akan kalah dengan Nabi Isa. Dengan Nabi Isa dia kalah. Jadi kita pun nampak Hamas ni tak berjaya lah nak hapus Yahudi daripada Palestin tu. Tapi menurunkan ego dia. Mendatangkan kerugian yang besar pada dia. Tu berjaya dah, tu Hamas. Kan? Pada tentera ni tak ada tempat latih. Kena kurung negara dia jadi penjara. Kena blok semua. Tapi boleh siapkan senjata yang hebat. Kan? Masya Allah. Jadi dia bangga Yahudi ni, Israel ni dia bangga dengan Iron Dome tu. Iron Dome tu dia letak dia punya peluru pandu 4-5 arah ni, bagi jadi keliling macam tu. Negara, keliling negara dia. Jadi mana-mana benda peluru masuk, peluru ni automatik, tak payah ada orang, zoom, tembak, hancur atas langitnya. Dia takkan jatuh dalam negara. Peluru musuh luar ni. Dia bangga yang tu. Tapi Hamas ni cerdik. Tu dia orang ni Allah bagi kehebatannya. Dia tembak, dia tahu Iron Dome ni dia kira ada berapa biji. Katalah ada 10 biji. 10 biji tu satu biji ada 20 peluru. Jadi 20 kali 10. Apa? 200. Dia ada 200 peluru je. Nak isi semula tu makan masa. Bukan lebih 20 tu nak isi bubuk senang. Dah makan masa. Jadi dia tahu dia kena tembak 200 biji peluru dia yang kosong, tak ada peledak pun. Besi kosong terbang aja. Biar dia tembak pum. Jadi dia hantar yang besi kosong, besi buruk. Berapa ringgit je? Kan, $50 je. Yang satu peluru pandu Iron Dome ni 10 juta ke 1 juta? $1 juta satu peluru tu. Tembak yang RM100, $100. Tak apalah. Pum dia bagi habis dulu, dah habis dah 200 biji, baru main peluru yang betul. Baru main peluru yang betul untuk jatuh bum. Dia orang ni tak ada nak isi. Benda tu dah jatuh dah. Sebab tu hari pertama 7 bulan tu, dia tembak dekat 5,000 peluru dia. Kan? Tapi memang Hamas ni orang Islam. Tetap ada hati perut. Dia bukan tembak pada sasaran tempat orang ramai, tempat sinagog. Sinagog ni macam rumah agama dia orang lah.
Kau situ mati banyak. Dia tembak bagi takut. Bagi Yahudi ni bila takut, itu dah satu kekalahan bagi dia. Kenalah seorang yang lalu tepi jalan, boom, jatuh kat tu. Itu. Jadi itulah hebatnya Hamas ni, masih jaga adab Islam dalam perang. Yang jaga semua. Jadi sebab tu kita jangan sekali-kali tak ada perasaan pada dia orang ni, teruskan angkat tangan kita untuk berdoa. Saham kita tu untuk sampaikan pahala. Okey, sebenarnya disebutkan di sini tadi Allah mereka kata bahkan kamu dengki kepada kami. Apa yang mereka katakan itu tidak benar, bahkan mereka tidak faham kecuali sedikit sahaja. Tak kala Rasulullah SAW hendak keluar ke Khaybar, baginda mengisytiharkan bahawa hanya mereka yang cintakan jihad saja boleh keluar. Sebab tu janganlah orang Malaysia ni nak pergi campur dengan Hamas. Nak kononnya semangat aku pun nak pergi perang sama. Tak jadi, kita ni semangat kita lemah. Lemah semangat kita. Kan? Tak ada kekuatan macam dia orang ni. Cinta jihad tu tak ada. Dia ada mungkin terselit niat lain, rosak pasukan. Kita terselit niat, kok aku menang nanti bolehlah kahwin orang Gaza ke. Dah tercampur niat macam tu, habis rosak. Allah tu hilangkan bantuannya. Tak boleh. Dan kita pula, dia orang keberanian dia luar biasa. Bayangkan dia kereta kebal, dia boleh lompat masuk lubang tu, dia buka lubang, tarik seorang-seorang keluar. Dia seorang je serang. Hamas seorang je. Dia boleh tarik keluar, tangkap dia orang, ikat, dia jadi tebusan. Dalam tu ada 6 orang, sekurang-kurangnya 6 orang, 7 orang. Dia seorang je boleh pergi. Dia orang tu kecut, main terkencing pakai pampers. Memang tentera dia pakai pampers. Takut nak kencing, takut nak pergi kencing luar tu, jadi dia pakai pampers. Jadi itulah pengencutnya dia orang ni. Daripada dulu sebenarnya orang Yahudi ni macam tu. Jadi Rasulullah hendak keluar ke Khaybar, baginda mengisytiharkan bahawa hanya mereka yang cintakan jihad sahaja yang boleh keluar. Justru yang keluar menyertai baginda dalam perangan Khaybar hanyalah mereka yang menyertai misi Hudaibiyah, iaitu seramai 1,400 orang sahaja. Nak kepung satu Yahudi tu, punya ramai dalam tu. Baginda melantik Siba' bin Urfutah Al-Ghifari untuk memangku baginda Nabi di Madinah. Ibn Ishaq berkata yang dilantik itu ialah Numailah, ni khilaf lah, mungkin Urfutah, mungkin Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Tetapi pendapat pertama adalah lebih tepat menurut para penganalisis. Pada masa itu Abu Hurairah datang ke Madinah menyatakan Islam. Tahun tu Abu Hurairah datang 7 Hijrah. Ya, sebagian kata 7, sebagian mengatakan sebelum tu lagi Abu Hurairah sempat dah sampai Madinah. Jadi Abu Hurairah ni sempat dengan Nabi, sebagian ulama mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan kurang daripada tu. Tapi pelik tak? Kenapa Abu Hurairah ni walaupun 5 tahun dia sempat dengan Nabi, tapi dia lah paling banyak hafal hadis. Kan hadis banyak kita dengar daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah. Ada sebabnya. Yang pertama sekali sebab doa Nabi untuk dia. Kan? Doa Nabi untuk dia. Dia pun macam kita agak asyik, bukan macam kita, maksudnya pelupa. Ceramah Sadaqallah Azim kita sambung minggu depan ya. Apa Ustaz ceramah tadi pun tak ingat dah. Tak ingat. Ingat ya? Kadang-kadang jangan kata murid tak ingat, ustaz pun lupa apa saya sebut awal ni tau. Kena ulang balik. Tapi Abu Hurairah kata, saya tadi ya Rasulullah bila kau habis dah, aku lupa apa yang kau sebut tadi. Macam mana? Dia pun risau, dia lupa banyak. Rasulullah suruh bentang kain syal tu depan. Dia pun buka kain selendang, selalu pakai sini kan. Selendang. Nabi doa, Nabi ludah angin lagi situ. Ambil, suruh lipat-lipat, letak dia pun ambil dekap di dada dia macam tu. Kan? Sejak tu dia kata, aku tak pernah lupa satu perkataan pun daripada Nabi SAW. Itu mukjizat Nabi SAW. Okey, jadi dia sempat jumpa Rasulullah. Kalau ikut riwayat ni tahun 7 Hijrah, berarti dia ada 3-4 tahun, yalah lebih kurang 3 tahun bersama Nabi. Tapi ada cerita lain yang katakan dia 5 tahun bersama dengan Nabi.
Setelah baginda mana tadi? Urfutah. Abu Hurairah ke Madinah menyatakan Islamnya. Lalu dia bertemu dengan Sibak bin Urfutah semasa sedang solat subuh. Setelah selesai solat, dia datang kepada Sibak. Lalu Sibak membekalkannya dengan kelengkapan supaya ia juga dapat sampai kepada Rasulullah nak pergi Khaybar juga. Setelah baginda memberitahu orang-orang Islam tentang keislaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka pun bersetuju untuk menggabungkan Abu Hurairah dalam pasukan tentera Islam. Pihak munafik menghubungi Yahudi. Waktu tu Yahudi tak tahu pun Nabi datang. Munafik yang duduk dalam Madinah lah yang pergi cerita ni. Yang ni pun satu masalah. Di Gaza pun banyak juga munafik yang macam ni. Yang bawa tentera satu truk. Kan truk bantuan kan 20 truk, apa truk. Jadi trip yang kedua, kali pertama 20 truk. Tapi tentera Yahudi tak masuk lagi. Cuma dia 2 truk daripada 20 tu ada alat pengesan. Ni Mossad punya alat. Mossad ni perisik macam CIA, FBI untuk Yahudi punya Mossad. Dia ada 2, Mossad dengan Sinbad tu. Jadi dia bawa dalam lori tu ada alat pengesan dalam tanah. Nak tahu terowong kat mana. Sebab tu bila masuk kali pertama tu dia buka 20 masuk, lepas habis 20 tu terus bom jatuh dekat laluan Rafah tu. Sempadan Mesir dengan ni dia panggil Rafah. Laluan belah ni pum kena bom. Sebab dapat kesan bawah tu ada terowong. Ada terowong. Tapi terowong tak, insya-Allah tak roboh kot. Sebab dia terowong tu bukanlah dengan jalan atas tu, bukan ni dalam 20 meter. Ni kita dinding ni baru 10 meter, tak sampai 10 ni. Meter. Ni baru 3 meter. Ni dari ceiling macam ni. Baru 3 meter. Berapa tingkat kalau 20 meter? Satu tingkat 3 meter. 7 tingkat. 7-8 tingkat lebih kurang macam tu baru jumpa terowong dia orang. Tu hebat teknologi Hamas ni, kekuatan dia orang. Jadi tak terkesan lah bom tu sampai habis sangat takat 10 meter. Paling dalam tu dia boleh meletup korek dalam 10 meter. Dia orang 20 meter bawah. Jadi dia boleh kesan ada benda tu. Dia kena tangkap 2 tu. Lepas tu trip yang kedua, ada orang Arab, orang Islam duk pegang tasbih. Ni pegang tasbih ni. Lori la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama dengan rombongan yang nak bawa bantuan. Dia bawa lah bantuan dekat pintu tu, buka nampaklah makanan. Belakang tu tentera. Dalam truk. 2 truk ke. Bawa main tentera. Sebab tu kali pertama dia orang boleh masuk dalam hospital tu. Sebab tentera tu. Kalau harap tentera kereta kebal semua tak boleh nak lepas. Tak boleh masuk. Sebab itulah dia masuk dalam ni. Jadi menyebabkan buka laluan untuk tentera yang dengan kereta kebal. Itu siapa dia tu? Pengkhianat tu. Munafik lah tu. Orang Islam. Tapi dapat ni duit punya pasal. Duit punya pasal. Dapat duit, sanggup biar musuh bunuh adik-beradik dia sendiri. Apa jenis manusia ni? Ini munafik memang jahat. Sebab tu Allah sebut fiddarkil asfal. Orang munafik ni duduk dalam neraka jahanam yang paling dahsyat, bawah dalam-dalam sekali tu. Paling teruklah siksaan dia. Sebab sepatut tanggungjawab orang Islam, kita ni orang Islam, kena jaga kepentingan orang Islam, kena jaga maruah orang Islam. Tapi tak, kita khianat juga. Burger punya pasal khianat dah. Baru burger lagi geram Ustaz dengan burger ni. Burger M tu jiran sebelah kita tu. Kan? Ada balik masjid tadi tak payah, jangan. Kita balik masjid duk istighfar, astagfirullah. Pergi dah hantar duit pergi depa. Itu memang jelas dah. Akhir zaman ni, lagi hujung akhir zaman, lagi nampak jelas hitam dengan putih. Dia tak ada yang kelabu-kelabu asap, tak ada dah. Dulu ni ada kelabu-kelabu, tak tahu dia ni putih ke hitam tau. Putih ke hitam tau. Lah ni jelas. Nampak hitam, nampak putih. Itu je. Sampai ni baru semalam dapat berita. Apa dia? Ni masa berdoa tangan satu macam ni tak boleh. Kena tangkap. Ya Allah, jahatnya engkau ni. Kita selalu bila ucap la ilaha illallah buat itu. Ni ada orang berdoa macam ni, pam kena tangkap. Dia kata engkau ni penyokong
penyokong Palestin. La ilaha illallah. Aku sokong orang Islam aku. Islam aku bukan Islam kau. Kan? Jadi itu pun kena. Mapla tak boleh. Apa tu orang doa di Madinah, ya Allah, Allah mansuri, sebut perkataan Palestin tu macam kita imam tarawih, imam sembahyang duk baca doa kunut ni kan. Allah mansuri Islam wal muslimin khususan fi Palestin. Kena tangkap. Sebut Palestin. Allah. Kena tangkap sebut Palestin. Askar nampak dia dengar dia sebut Palestin, kena tangkap terus. Apa? Itulah kita kata memang nampak hitam dengan putih. Dulu kelabu dia orang ni, kelabu asap. Tak apa nampak hitam dia. Sekarang nampak hitam dah, jelas. Jelas. Jahat sungguh. Kan? Hina. Dia punya MBS kata, ini perang bukan aku punya Engkau masalah kau punya pasal. Ni bukan negara aku pun tak nak mati perang. Orang sanggup macam tu. Ada, kita tetap kena pergi. Itu tanggungjawab kita. Kan? Kita bukan niat nak sponsor dia pun. Tak boleh. Dia orang dimomok, diracun oleh Zionis Yahudi ni kata, kami bukan perang orang Islam. Orang Yahudi kata, kami perang dengan teroris. Kan? Apa ni teroris? Pengganas. Engkau pun nak perang dengan pengganas, kau pun tangkap orang Saudi sendiri yang kalau pengganas, kau pun tangkap. Sekarang kami nak perang dengan pengganas, bukan dengan orang Islam. Dia pun yes boss. Sebab apa, dah masuk makan dah, berapa juta dah masuk dalam ni, dalam poket pun dah ada berapa juta, sini berapa juta dah. Diam je lah. Dan siap Netanyahu tu, kan? Netanyahu warning, orang Arab, negara Arab, kalau kamu nak jaga kepentingan kamu, lebih baik duduk diam. Maksud diam tu jangan kutuk dia, jangan kacau dia. Biar orang Gaza mati. Jangan kata Saudi itu satu hal lah, memang kita marah sungguh. Tapi nak buat macam mana kan? Kalaulah Saudi itu tak ada Mekah, tak ada Madinah, senang hati kita. Itulah takkan buat. Dia takkan buat semua. Dia nampak pasal dah juta kat sini, juta sini masuk, kan? Semua masuk bilion. Ini yang kita geram ni, Mesir ni sempadannya pun. Dia nak buka Rafah tu, dia kena hello Netanyahu dulu. Kau nak buka ni boleh tak? No. Okey, tak boleh. Macam tu, ni negara dia. Allahu Akbar. Tak tahulah, na'udzubillah. Itulah akhir zaman ni. Tu. Sebab Tuhan dia orang tu bukan seolah macam bukan Allah tu. Tuhan dia duit, Tuhan dia pangkat. Nak jaga yang tu, yang lain yang kacau. Semuanya. Money lah, apa dia punya lagi, kuasa lah. Semua tu Tuhan dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nak buat macam mana kan? Itulah akhir zaman. Sebenarnya itu juga menjurus. Kalaulah berlaku semua negara Islam ni pergi perang Yahudi juga, jadi nampak kiamat kita ni jauh lagi. Ni nampak kiamat dah dekat. Sebab orang Islam tak peduli sama Islam, hanya jaga kepentingan perut dia, kepentingan duit dia, kan? Menandakan bahawa dia orang Gaza ni tak ada dah harap. Aku tak harap duit engkau dah, aku tak harap dah tolong kau, aku harap Allah je. Tu senang, Allah turun bantuan. Dan menunjukkan bahawa jarak yang berlaku hari ini dengan datangnya Imam Mahdi ni dah makin dekat. Imam Mahdi. Sebab apa? Imam Mahdi, antara misi besar Imam Mahdi adalah ambil balik tanah Baitul Maqdis. Tanah Baitul Maqdis. Yang sekarang ni tanah Baitul Maqdis dalam poket Yahudi. Dia boleh kunci, dia boleh halang orang. Tak boleh sembahyang hari ni. Tak boleh sembahyang. Kan? Masjid tu, Masjid Aqsa, masjid semua tu. Sekarang ni dia punya kunci tu. Dia boleh halang. Betul lah tu. Sampai ke mana? Sampai zaman Imam Mahdi turun, Imam Mahdi ambil balik tanah Baitul Maqdis. Orang Yahudi tak ada kontrol lah. Jadi kita nampak lah, Yahudi dah kontrol, berarti dah dekat dengan datang Imam Mahdi. Imam Mahdi yang ambil balik.
Dan kita yakin Hamas ni lah tentera-tentera Imam Mahdi. Itu ciri yang tepat. Hafal Quran, tahajud tak pernah tinggal walaupun perang, semayang berjemaah tak pernah tinggal walaupun perang. Ini ciri tentera Imam Mahdi. Puasa sunat tu walaupun perang, puasa sunat sanggup lagi. Tak ada makan, tak kisah. Tak ada gaji pun dia orang ni, kan ada gaji pun tak kisah. Yang perjuangan untuk agama Allah. Ini tentera Imam Mahdi. Kita ni jadi ke tak? Jadi kuli. Boleh jadi kuli kepada kuli tentera Imam Mahdi pun jadilah. Masya Allah. Keikhlasan dia orang sangat luar biasa. Jadi jarak dengan Imam Mahdi tu dah dekat sangat. Lama mana tak tahu. Nak kata bulan berapa, tahun berapa, wallah alam, tak boleh nak jangka. Tapi nampak dekat. Wallah alam lah. Kok panjang umur nak jumpa lagi kan. Jadi Imam Mahdi yang paling takut, bukan paling gembira datang. Ya, gembira lah Imam Mahdi. Tapi yang takutnya, zaman Imam Mahdi dah muncul, dia kuasai Baitul Maqdis, waktu itulah Dajjal dah keluar. Dajjal pun dah keluar. Ini yang membahayakan sangat ni, yang menakutkan kita. Kerana takkan ada orang selamat daripada fitnah Dajjal kecuali orang yang Allah pelihara. Allah pelihara dia selamat. Macam mana nak dapat peliharaan Allah? Jaga amalan kita sekarang ni. Amalan apa? Macam biasa, semayang, puasa, semuanya. Sunat-sunat kita buat. Tahajud malam dan sebagainya. Tapi yang lebih khusus untuk selamat daripada Dajjal, amalan bacaan surah Kahfi setiap minggu Jumaat, setiap hari Jumaat. Jangan tinggal. Baca surah Kahfi setiap hari Jumaat. Satu surah full lah. Allah panjangnya Ustaz. Dekat sebelah muka. Tak paksa, kena terpaksa nak selamat. Kan? Macam orang pergi kerja terpaksa, letih-letih sakit pun kena pergi kerja pasal terpaksa nak cari duit. Kita pun rasa terpaksa sebab nak selamat daripada Dajjal. Yang kedua, hafal ataupun baca harian 10 pertama, 10 akhir daripada surah Kahfi. 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Baca setiap hari. 20 ayat je nak baca tu. Kan? Ataupun hafal. Hafal 10-10 tu. Itu kita sebut. InsyaAllah. Okey, kita balik pada tajuk kita ni. Jauh berjalan sampai ke Dajjal lah pula. Mana kita. Pihak munafik menghubungi Yahudi. Orang munafik menjalankan tugas mereka sebagai ejen orang Yahudi. Kepala orang munafik itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Bin Bahlul tambah sikit. Geram kan. Salul tu bukan atuk dia. Sebagai mengatakan bukan atuk dia, itu mak pada ayah dia, bin mak. Dia menghantar utusan kepada Yahudi Khaybar dengan pesanan, Muhammad sedang menuju ke tempat kamu, maka berwaspada. Dia ni tali barut Yahudi, dia orang Islam, maksudnya orang Arab, bukan orang Yahudi. Dan dia pun syahadah masuk Islam, tapi dia masuk Islam tak ikhlas. Itu jadinya maksudnya ada kerana dia masuk Islam. Dia sebenarnya dulu ni dia pemimpin Madinah. Pemimpin Madinah, orang selalulah ada masalah main rujuk dengan dia, orang masalah rujuk dengan dia. Semua dia jadi ketua lah di Madinah ni. Dia seronok dengan macam tu, seolah dia ni besar lah, pemimpin besar. Semua ada masalah akan rujuk dengan dia. Dan dia boleh letak harga. Okey, nak jumpa aku kena bayar ni dulu, sekian bayaran baru boleh jumpa. Kan? Jadi orang yang jenis dalam jabat kerajaan ke jenis macam tu, nak jumpa aku boleh, tapi berapa kau nak bagi? Kan? Macam tu lebih kurang Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Jadi tiba-tiba Nabi Muhammad dah sampai Madinah, orang dah mula pergi kepada Nabi Muhammad. Dia nampak, sekarang dah dia punya customer dia makin tak ramai. Duit masuk pun tak ada dah. Makin sikit tak dapat duit. Dia pun kata tak boleh jadi ni. Aku pun kena masuk Islam juga. Kok Muhammad lantik aku jadi orang nombor 2 pun okey lah. Kan? Nombor 2 aku boleh lagi buat bisnes macam dulu. Dia pun masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad tak angkat dia pun. Dia masuk Islam sudahlah macam orang lainnya. Kalau nak angkat, niat dia dah salah. Niat dia nak diangkat, Nabi tak angkat dia pun. Itu yang dia mula macam ni, dia
Dia baik pula dengan orang Yahudi, dia bagi maklumat. Dengan Muhammad cakap macam ni, dia pergi cerita Muhammad cakap macam ni, macam ni, macam ni. Jadi tali barut. Paling tadah. Tali barut tu apa? Saya sebut tahu, tapi macam mana boleh jadi barut tu? Apa tali barut tu? Okey, barut perut. Tali tu macam mana? Ikat. Iyalah. Apa kaitan tali barut kan macam paling tadah kan? Dia belah ni tapi dia pergi cerita belah tu. Apa nak bagi sinonim dengan tali barut yang ikat perut ni? Kenyang perut. Oh gitu ke? Kan? Selalunya kita ni macam saya sebut tadi, hangat-hangat tiap ayam, adalah sinonimnya dia hangat saatnya. Kan? Tapi tali barut, saya fikir tali barut apa kaitan dengan orang paling tadah ni, kan? Ada? Tak tahu. Tak tahu nak abang. Okey, tak apa. Jadi disebutkan tadi, dia pergi cerita Muhammad sedang menuju ke tempat kamu, waspadalah. Tapi janganlah kamu gentar kerana bilangan dan kelengkapan kamu lebih banyak. Oh, kononnya. Kumpulan Muhammad itu hanya kecil sahaja dan mempunyai senjata sedikit. Setelah mendapat berita itu, penduduk Khaybar mengutuskan Kinanah bin Abu Al-Huqaiq dan Hawdah bin Qais untuk pergi ke Ghatfan. Ghatfan ni orang Arab luar, orang Arab lah, yang memang tak sokong Nabi, minta bantuan. Jadi orang Yahudi dalam, pergi 2 orang, pergi jumpa Ghatfan, nak minta bantuan dia orang. Memandangkan Ghatfan adalah sekutu ni kawan orang Yahudi Khaybar, serta musuh yang mengisyarkan penentangan terbuka kepada umat Islam, orang Ghatfan telah meletakkan syarat kepada orang Yahudi supaya menyerahkan separuh hasil buahan. Minta upah lah. Kalau aku tolong kau, kau kena bagi hasil kurma separuh pendapatan kau kat aku. Kepada mereka jika mereka dapat menewaskan orang Islam. Semua ni macam tu lah, yang berlaku sekarang macam tu lah. Mesir apa semua. Sebenarnya orang Yahudi ni, ialah dia sudut belakang punca berlaku perang 7 Oktober ni, banyak macam punca. Antaranya mereka nak ambil kawasan pantai Gaza tu. Allah ni bagi pada orang Islam, kan? Jadi bila tertekan, Allah bagi sumber-sumber. Jadi Allah nak keluarkan sumber kekayaan pada Gaza daripada gas dan minyak. Di pantai tak jauh pun pantai dia. Jadi Yahudi dah dapat kesan, dia nak ambil tak boleh dah negara Gaza. Dia kena perang dululah. Dan dia rancang dengan Mesir, dia merancang menyeluruh. Dah rancang dengan Saudi nak normalisasi. Nak bagi orang Saudi ni duduk diam, jangan kacau apa. Kita ni jadi kawan Yahudi tu. Dengan Mesir, dia bagi duit kat Mesir, suruh buat bangunan-bangunan di Sinai, bangunan penempatan, supaya nanti kami perang dengan Gaza, kami halau orang Gaza keluar pergi duduk di semenanjung Sinai, negara engkau, kau minta lah duit dengan dia orang. Bisnes kat engkau. Kami bagi duit, engkau buat rumah, orang Gaza mai duduk, kau dapat duit lagi pula. Tujuan dia nak keluarkan orang Gaza, dia nak ambil tanah Gaza sebab ada minyak tadi ni, kekayaan di situ. Dah ada buat, dah mula projek, tapi tak macam tergendala lah, dah perang ni lama sangat. Macam tergendala lah, terkacau juga, terganggu juga. Kan? Itu projek perancangan dia orang. Jadi sebab tu orang Mesir tak berani lawan dia. Kalau lawan, aku tarik balik pertukaran tu. Semua pasal duit. Inilah. Dia kata, kalau aku boleh tolong kau, tapi kau berapa nak bagi kat aku? Kan? Bagi separuh. Okey, setuju. Ini daripada dulu munafik-munafik ni macam ni lah. Orang yang ada kepentingan, nak kepentingan saja. Perjalanan ke Khaybar. Dalam perjalanan menuju ke Khaybar, Rasulullah SAW melalui bukit Isr. Isr. Dia tak ada tulis Arab, saya pun tak ingat. Isr. Jadi huruf tha ke huruf sin ke? Kemudian Asy-Syahba. Sahba. Setelah itu baginda singgah di sebuah lembah yang dikenali sebagai Ar-Raji'. Ini Raji' lah. Jarak antara baginda dengan orang-orang Ghatfan, Arab Ghatfan, sejauh perjalanan sehari semalam. Tak kala itu Arab Ghatfan telah pun bersedia dan berangkat menuju Khaybar untuk memberi bantuan kepada Yahudi. Dalam
perjalanan keluar, mereka terdengar bunyi bising dan riuh rendah di belakang mereka, sehingga mereka menyangka orang-orang Islam telah menyerang kaum keluarga dan harta benda mereka. Lantaran itu mereka pun pulang dan membiarkan Rasulullah SAW untuk menghadapi Khaybar. Ya, jadi dia orang pun duduk sibuk, oh kalau macam ni tak boleh, jaga, nak balik jaga kampung dia orang balik. Jadi dia patah balik. Ghatfan ni tak jadi pergi Khaybar. Kan? Kalau saya nak jaga kampung dia balik, dia Rasulullah teruskan perjalanan Khaybar. Rasulullah SAW memanggil 2 orang penunjuk jalan yang sebelum itu keluar bersama mereka. Salah seorang bernama Husail untuk menunjukkan kepada baginda jalan terbaik supaya mudah bagi mereka memasuki Khaybar dari arah utara, yakni dari arah Syam. Oh, dia Madinah contoh macam ni, duduk sini. Khaybar duduk atas ni utara. Patut Nabi masuk selatan Khaybar lah kan, dekat sini, tapi Nabi pergi menyentuh, main daripada atas. Jadi supaya orang Yahudi ni tak dapat kesan, Yahudi sangka Muhammad main daripada sini lah, dia pun kontrol di sini. Tapi Nabi cerdik, dia lencong macam tu, main kot atas, daripada arah belakang dia orang tu. Dan dengan itu mereka dapat menghalang orang-orang Yahudi melarikan diri ke Syam. Itu tujuan juga. Jadi orang Yahudi ni bila nak lari, dia takkan lari ke bawah. Lari ke bawah pergi jumpa Madinah. Dia akan lari pergi ke utara lagi, jumpalah Jordan, Syam tu. Kan? Jadi Nabi dah duduk atas tu, nak pergi kena terperangkap. Atau melarikan diri kepada rakan sekutu mereka di Ghatfan. Juga arah yang tadi ni, Nabi lencong macam tu, nak pergi kot ni, Ghatfan duduk sebelah ni. Kan? Salah seorang penunjuk jalan itu berkata, saya dapat menunjukkan kepada engkau, hai Rasulullah SAW. Mereka pun berjalan hingga sampai ke pemisah jalan yang bercabang. Di situ penunjuk jalan berkata, wahai Rasulullah SAW, semua jalan ini boleh dilalui untuk pergi ke Khaybar. Lalu baginda menyuruhnya menyebutkan nama-nama jalan itu. Dia berkata, salah satu jalan itu bernama Huznun. Huznun ni makna kesedihan. Ada satu kitab nama apa? La tahzan, jangan sedih. Inilah Huznun, dia perkataan itu. Jadi satu jalan nama jalan sedih, Huznun. Rasulullah SAW tak mau ikut jalan tu pasal nama jalan sedih. Jadi ini dia panggil apa ada istilah Islam, seolah ambil sempena. Kita kena ambil kira juga sempena. Contoh ada 2 pilihan. Jalan ni jalan baik, ni jalan jahat. Nama jalan tu jahat, nama jalan ni baik. Kan? Walaupun nama jalan jahat ni dekatnya, shortcut. Jalan baik ni highway kena bayar tol lah apa semua. Lebih baik kita ambil sempena nama yang baik, mudah-mudahan kita ikut jalan jadi baik juga, dapat baik juga. Ambil jalan baik. Contohlah, ada jalan sedih, ada jalan lagi yang lain, satu lagi dia tak sebut di sini. Jadi Nabi tak nak ikut jalan tu, ada bawah dia. Nabi tak nak ikut jalan tu. Katanya lagi, nama jalan lain lagi adalah kain pembalut luka. Syas. Jalan pembalut luka. Baginda juga enggan melalui jalan itu. Katanya lagi, nama jalan lagi satu, Hatib, pencari kayu api. Baginda juga enggan mengikut jalan itu. Husain berkata, cuma tinggal satu jalan saja lagi. Umar bertanya, apa nama jalan tu? Dia menjawab, Marhab, selamat datang. Marhaban itulah. Marhab. Jalan ni nama jalan Marhab, jalan selamat datang. Lalu Nabi pun pilih jalan tu. Hak tadi semua nama tak elok belaka. Kan? Jadi seorang di zaman Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar nampak seorang muda tu, dia tanya, "Ayah budak, engkau nama apa?" "Nama aku," apa nama dia? Nama bara api, apa bara api? Syahab. Nama aku Syahab bin Syu'lah ke? Syu'lah ni api yang jenis macam gas.
Kan kita semua api kan, api kuat, api slow, api bara api. Dia ada nama-nama dia. Bara api nama macam ni. Kalau api perlahan masak tu lain, api yang menjulang tu lain api juga. Jadi nama dia semua api. Bara api, bin api garang tu, api berjulang. Lepas tu dia tanya pula, engkau duduk mana? Aku duduk lorong panas, di kampung panas. Lorong apa? Lorong berasap. Semua jenis api juga. Habis Sayyidina Umar kata, kau balik cepat, rumah kau nak terbakar dah. Dia pun, ya kot, balik-balik tengok terbakar sungguh. Tu mulut Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi jangan bosan pernah nama macam tu. Kan? Nama elok-elok sikit kan. Boleh tu. Nama apa? Kan? Kan? Kamu bahagia ke? Tapi kita ni bahagia yang tak elok kan. Allah Akbar. Jadi okey, sebahagian kejadian dalam perjalanan. Dia akan daripada Salamah bin Aqwa, sahabat Nabi, katanya, kami keluar bersama Nabi SAW menuju Khaybar pada waktu malam. Ada seorang lelaki berkata kepada Amir, hai Amir, sudikah engkau perdengarkan kepada kami sedikit dendanganmu? Amir lalu, dia tu seorang penyair. Penyair ni baca qasidah lah kita, menasyid. Lalu Amir pun mendendangkan syairnya kepada mereka dengan katanya, ya Allah, kalau tidak kerana-Mu, tentu kami tidak mendapat petunjuk, tentu kami tidak bersedekah dan tidak bersolat. Ampunkanlah dosa kami sebagai tebusan-Mu selagi kami masih bertakwa. Tetapkanlah kaki kami tak kala bertemu musuh. Campakkanlah ketenangan kepada kami, kerana kami tidak ingin jika diajak kepada kebatilan. Ajakan itulah yang dicitakan musuh kepada kami. Itu syair dia. Mendengar syair itu, baginda SAW bertanya, siapa yang mendendangkan syair itu? Mereka menjawab, Amir bin Aqwa. Dia salah adik dia lah, saudara dia. Dia Salamah bin Aqwa. Suruh Amir itu berucap. Amir pun menyanyi bernasyid. Rupanya Amir ni saudara dia. Baginda berkata, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Nabi doa baik. Seorang lelaki dari mereka berkata, pasti dia akan masuk syurga, mati syahid. Dah Nabi doa itu, pasti dia menang lah. Mudah-mudahan Allah rahmati engkau, pasti dia akan dapat kejayaan. Kejayaan mati syahid. Wahai Nabi Allah, bolehkah engkau biarkan dia sebentar untuk menghiburkan kami? Mereka menyebut begitu kerana mereka tahu apabila Rasulullah SAW mendoakan keampunan kepada seorang secara khusus, berarti orang itu akan mati syahid. Maksudnya nak bagi dia ni tak matilah, kan? Nabi doa rahmati tu tah ni akan mati syahid. Jadi dia orang lain ni kata, biarlah Rasulullah dia hidup bersama kami, seolah macam tu, tapi tak sebut dengan perkataan hidup. Dan dalam perangan Khaybar, ternyata ianya benar-benar berlaku pada Amir, syahid sungguh dia. Nabi tak doa pun untuk dia hidup tu, kan? Nabi doa rahmat, artinya dia mati syahid sungguh. Untunglah untuk dia. Yang kedua, dalam perjalanan itu mereka sampai di sebuah wadi. Lalu mereka bertakbir dengan suara yang tinggi, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini syiar Nabi. Kalau Nabi berpasukan pergi mana, dia akan takbir. Ni tak berkumpul, tak bagi takbir, itu berkumpul kan. Apa jenis manusia ni, Islam ke apa? Tak boleh takbir, tak boleh takbir. Kita sebab nak bagi orang bukan Islam join kita. Allah nak korbankan kita punya syiar Islam semata-mata orang bukan Islam. Ini tak betul, mana boleh. Engkau orang Islam nak join mai, tapi kami tetap kami Islam, cara kami. Itu. Ni, jangan takbir. Tak boleh sebut ni, tak boleh sebab nak ni. Seolah dia macam tali barut jadilah. Nak memihak pada seberang sana, walaupun dia pakai baju macam kita. Ni tali barut tadi. Na'udzubillah. Yang sebenarnya disebut, lalu Rasulullah SAW bersabda, tenanglah diri kamu, kamu bukannya berdoa pada Tuhan yang peka dan hilang. Sungguhnya kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi dekat. Dia orang menjerit lepas takbir itu, dia berdoa, ya Allah bagilah kemenangan, ya Allah. Kan? Ni nak pergi perang. Menjerit-jerit itu musuh dapat tahu. Kan? Jadi itu mungkin sebab Nabi tak bagilah menjerit-jerit kuat-kuat ni, sebab kita nak kepung musuh. Nanti lu. Bukan masa kita nak ni. Strategi Nabi.
Ha? Dan yang ketiga, semasa di Sahba, di kawasan yang paling hampir dengan Khaybar, baginda menunaikan solat asar, kemudian baginda minta dibawa bekalan makanan, tetapi yang ada hanyalah tepung roti. Lalu baginda minta dibawa kepadanya, lalu ternyata bubur roti itu menjadi bertambah banyak. Jadi tadi ni sikitnya roti itu. Nabi kata mai, bawa mai lah. Orang pun bawa mai lah, sebab Nabi keliling dia ramai, benda sikit. Nabi kata bawa mai sini, suruh juga bawa datang. Datang-datang, buka-buka bekas tu, tengok, oh dia banyak, tadi sikitnya. Berkat. Kerana jadi kita ni akan nampak kemuliaan Islam bila kita betul-betul patuh, hati kita patuh pada Islam. Begitu juga sahabat ni akan nampak mukjizat Nabi luar biasa tu kalau dia betul-betul patuh pada Nabi. Kalau dia engkar macam tak apa nak percaya, dalaman ni boleh ke tak percaya, dia takkan nampak. Macam orang kata pada Tok Bomoh kan, kalau kau yakin dia, bubat jadi sungguh. Kalau kau ragu-ragu, memang tak jadi. Lebih kurang macam tu saya nak sebutnya pada Nabi Muhammad. Sebab ada kisah yang Nabi buat tapi tak jadi lebih teruk. Satu ketika Nabi, orang kebun, tuan punya kebun, minta Nabi datang merasmikan tanam pokok dalam kebun dia, baru beli. Baki lain yang tanam lah, cuma Nabi rasmikan. Nabi pun pergi, tak mana, situ. Dia korek lubang, Nabi pun ambil dengan tangan, letak dalam lubang tu. Dia pun timbus. Jadi tuan kebun ni, duk tengok Nabi tanam pokok tu. Dia tuan kebun, dia pakar lah tanaman ni, macam mana teknik ni. Dia tengok macam Nabi tak kenal teknik ni, dia kata, alah, tak pandai rupanya. Dalam dia. Dalam duk nampak macam tu, macam tak pandai je Nabi ni. Kan? Lepas tu Nabi pergi balik. Selepas setahun, kawan tu pergi ziarah Nabi, Nabi tanya, macam mana pokok tu yang aku tanam? Dia kata, Rasulullah, dah terkantui, kontot ni, tak naik. Mampu dah mati. Pokok lain yang dia tanam, okey je. Pokok yang Nabi tanam dah nak mati dah. Nabi diam. Sebab tadi ni dia ragu-ragu, pandai macam tak pandai je ni. Dalaman tu Allah tak tunjuk kehebatan Nabi, depan mata dia tak tunjuk. Tapi cerita lain, Salman Al-Farisi yang saya cerita sini, kan Nabi tanam 100 pokok. Patut kurma ni makan 3 tahun daripada tanam tu nak jadi bunga ni, kurang-kurang 3 tahun baru jadi bunga. Baru bunga keluar buah tu, bunga darah ni yang baru keluar. Tapi yang Nabi tanam tak sampai setahun dah keluar buah, menjadi sungguh. Sebab apa? Sebab sahabat yakin Nabi tanam mesti jadi. Nabi tanam, pastinya berkat jadi ni, jadi. Allah tunjuk. Kita sekarang macam tu. Kalau dengan Islam, dengan Quran, dengan hadis Nabi, kita tak apa yakin. Betul ke ni, macam ni boleh jadi ke? Allah tak tunjuk. Dia akan nampak gagal, dia akan nampak macam tak betul. Sebab tu kita tak pelik. Kita ni nampak kejayaan kita semayang, sakit macam mana pun kena semayang, mesti berjaya, rasa puas hati, lega boleh semayang kan. Kalau lagi tak semayang, gelisah kita. Tapi kenapa ada orang lain tak semayang, berhari-hari tak semayang pun, dia tak rasa gelisah pun, happy je. Ajak semayang, dia gelisah. Dia tak nampak ke semayang ni berjaya macam kita nampak? Tak nampak. Sebab dia tak yakin. Sebab tidak ada keyakinan dalam hati dia. Iman tu tak ada. Sebab tu dia tak nampak. Kita kalau sakit ni, kita baca ayat ni, contoh kita amalkan surah Waqiah petang-petang, kita rasa Allah bagi rezeki kita. Sebab amalan, sebab kita yakin Nabi kata siapa yang baca surah Waqiah malam hari takkan jadi fakir. Dia rezeki datang je pada dia. Kita yakin, kita buat. Orang tak yakin. Ya ke? Itu tak payah kerja lah. Dia remeh-remeh pula, menghina-hina pula. Allah takkan tunjuk kat dia. Dia baca pun tak menjadi. Sebab hati dia tak ada iman, tak ada keyakinan. Maka kita ni, apa daripada Islam, kena betul-betul. Jangan ada ragu-ragu. Jangan duk eleh. Eleh boleh percaya ke ni? Eleh. Eleh. Eleh dan kampung saya punya. Kan? Jadi maksudnya mempelekehkan, jangan pelekehkan. Jangan pandang tak menjadi, jangan pandang boleh percaya ke tidak. Kalau macam tu Allah tak tunjuk kita. Kita tak nampak sungguh, gelap mata kita, tak nampak kebenaran yang sebenar.
Kan? Itulah kita tengok macam orang yang tak ada hati perut lah, Saudi, apa tu namanya, kawasan negara tak bantu ni. Sebab mereka tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan akhirat. Dia kata kau punya pasal lah, kau perang. Kan? Aku nak berjaya. Dia duk rasa dia tu berjaya dengan cara dia. Dia tak tahu kalau dia tolong, barulah dia berjaya. Sekarang dia gagal. Sekarang ni akan kena azab Allah Ta'ala. Nabi kata, man lam yahtammu bi amril mu'min falaysa minhum. Falaysa minhum. Siapa yang tak ambil peduli langsung dengan urusan orang beriman, sahabat kita Islam, maka dia bukan golongan dia orang tu. Bukan golongan orang beriman. Dia bukan golongan orang beriman. Tak ambil peduli langsung. Kita jangan diam saja. Sehari itu adalah sekali, dua kali, sekurang-kurang, ataupun setiap kali semayang. Doa, ya Allah selamatlah orang Gaza, ya Allah. Cukup. Ya Allah, berilah kekuatan iman pada mereka. Tetapkan semangat dia orang dalam jihad, dalam ujian yang berat ni. Kan? Mudah-mudahan kita juga dapat, iaitu termasuk dalam golongan yang mengambil berat tentang Islam, tergolong dalam golongan orang Islam. InsyaAllah. Okey, apa lagi ni? Solat insya' tadi, atas tadi ya. Kemudian baginda, roti tadi bertambah banyak, sehingga baginda dan mereka semuanya dapat makan. Kemudian baginda bangun untuk menunaikan solat maghrib, lalu berkumur. Orang lain mengikut baginda berkumur. Setelah itu baginda bersolat tanpa berwuduk semula, dan kemudiannya bersolat isyak pula dengan wuduk yang sama. Jadi para sahabat perhati, oh Nabi buat macam tu, berarti faham. Wuduk tu kalau tak ada benda batal, boleh je berapa waktu pun. Mungkin ada sahabat yang baru-baru, dia nampak ingat satu kali wuduk, satu kali semayang je, tak boleh dua kali semayang. Tapi tengok Nabi tak ambil wuduk pun semayang je, tak ambil wuduk pun semayang je, dah berapa waktu dah. Berarti baru faham wuduk tu boleh bertahan selagi tak batal dengan perkara yang batal wuduk. Tentera Islam sampai di pagar Khaybar. Dah habis dah waktu perang kita ni. Kan waktu. Kan. Tu sejuk aircon pula. Tentera Islam sampai di pagar ini, insya-Allah kita sambung kemudian tentang Khaybar, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan semangat Khaybar ni kita sentiasalah bersama dengan sahabat kita, saudara kita se-Islam yang berada di Gaza sana, insya-Allah. Dan boleh kita tunjuklah semangat nak tolong dia orang. Kan, nak tolong dia orang. Contoh kita ni, buat contoh. Katalah kita ni kawan dengan seorang kawan. Kita kawan dengan orang ni, kita kawan dengan orang tu. Tapi orang tu duk buat jahat kat dia. Nu kawan kita juga, tapi duk buat jahat kat kawan kita yang satu lagi ni. Kerana kita nak jaga hubungan baik dengan kawan yang ditindas ni, takkan kita pergi tolong kawan tu, nah aku sponsor, aku bagi duit kat kau. Sudah pasti akan menyakiti kawan kita ni. Begitulah, jangan kita tinggallah huruf M tu, kan? M burger tu. Kan? Dan seumpaman seangkatan dengan dia, apa dia? Janganlah tinggal. Kesian ni saudara kita ni kena bom. Saudara kita tak ada makan, jangan roti kosong pun tak ada nak makan. Roti kosong pun tak ada. Sampai dia tunjuk video tu, jumpa budak-budak semua kata, ya ammi ju'an, ya ammi ju'an. Sedih lah kita. Wahai pakcik, laparlah pakcik, laparlah pakcik. Duit, nak bagi duit pun tak boleh makan. Kan? Sekadar dia pun tak ada benda nak beli. Macam tu Dr. Nurul Ain kan, yang baru keluar dari Gaza, orang Malaysia yang kahwin dengan orang Arab tu. Dia baru keluar, dia kata orang bagi duit kat dia banyak, tapi dia nak beli benda tak ada. Jadi dia tak naklah duit tu pulang kembali, duk simpan kat dia, dia pun bagi cash lah, buat macam mana. Walaupun kita nampak tak valid, tak bernilai lah duit, bagi duit. Budak-budak tu nak beli makan kedai, dah kena bom hancur. Itulah kesian dia orang. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada juga saluran-saluran yang dah buka-buka tu, dia lori masuk semua tu. Adalah contohnya apa ni, persatuan-persatuan yang NGO kita yang boleh uruskan duit tu, kalau kita yakin, hantar je lah, bagilah. Duit kita berapa sen, berapa ringgit pun hantar juga. Itulah usaha kita supaya kita ada melaksanakan tanggungjawab sesama orang Islam. Jangan tak prihatin langsung. Allahu Akbar.
Ada soalan mah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barik lana fihi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza. وبارك لنا في قراءتنا هذه واجعل حجة لنا لا علينا واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وخصوصا الصهيونية اليهودية. Ya Allah, Tuhan kami, berilah bantuanmu, kemenanganmu, kepeliharaanmu ya Allah, makanan kepada saudara-saudara Islam kami ya Allah yang berada di Gaza, sedang dikepung, diburu, dibunuh dan dizalimi, dikejami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kemenangan kepada mereka, peliharaan kepada mereka, makanan yang mencukupkan keperluan mereka, kehidupan yang mencukupkan keperluan mereka ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami mengadu, hanya Engkau tempat mereka berlindung ya Allah. Lindungilah mereka dari segala bahaya, bencana, malapetaka, musibah dan segala perkara yang mereka takuti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, datangkanlah kehancuran, kemusnahan, kekalahan, kehinaan kepada musuh-musuh mereka Yahudi Zionis ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, peliharalah dan selamatlah Masjidil Aqsa daripada pencemaran kejahatan Zionis Yahudi ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.